Assalamualaikum, salam hormat dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam MG Flash 22 Julai bersama saya Irfan Yazid. Kita ke berita utama. Pelawak dan pengasas bersama Kelab Komedi Crack House mengaku tidak bersalah atas 3 pertuduhan menghantar komunikasi jelik melalui laman Facebooknya, Instagram dan juga TikTok. Nama pemilik sebenar Muhammad Rizal Johan Van Gezel minta dibicarakan terhadap ketiga-tiga pertuduhan selepas ia dibacakan oleh jurubahasa mahkamah. Rizal yang berkemeja putih dan memakai seluar slek biru muda hanya menjawab tidak apabila ditanya jurubahasa sama ada mengaku salah atau tidak terhadap 3 pertuduhan berkenaan dengan niat untuk menyakitkan hati orang lain. Dia yang selaku orang kena saman OKS berdepan tuduhan mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia AKMM 1998. Sebelum ini, Setiausaha Polis Diraja Malaysia PDRM Datuk Nursiah Muhammad Saaduddin memaklumkan lelaki berusia 39 tahun itu ditahan di sekitar Lembah Kelang pada 14 Julai lalu dan dibebaskan dengan jaminan polis sehari kemudian. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Perak menyita 2 buah lori muatan diesel bernilai RM58,17.90 dalam serbuan di sebuah stesen minyak di Segari, Manjung, Perak pada Rabu lalu. Dalam operasi jam 8.20 malam, 2 lelaki berusia 31 dan 56 tahun yang sedang membeli minyak diesel telah ditangkap. Pengarah KPDN HEP Perak, Saifulizan Kamarul Zaman berkata pihaknya melakukan pemeriksaan di premis berkenaan selepas menerima aduan berlakunya aktiviti pembelian barang kawalan diesel bersubsidi. Menurut beliau, berdasarkan pemerhatian, pihaknya mendapati 2 lori mengunjungi stesen minyak itu untuk membeli diesel dan kemudian diisi ke dalam tong plastik di belakang kenderaan. Soal siasat yang dilakukan, mendapati pemandu kenderaan berkenaan tidak mempunyai sebarang kebenaran untuk membeli barang kawalan petrol atau diesel dalam kuantiti yang banyak daripada pengawal bekalan Malaysia. 2 tindakan kes telah diambil ke atas kedua-dua pemilik lori yang melibatkan sitaan minyak diesel 2,706 liter dan 2 buah lori. Tambah Saifulizan, kes disiasat di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Seorang remaja perempuan terpaksa dikejarkan ke hospital selepas mengalami sesak nafas dalam kebakaran melibatkan 3 buah rumah di Jalan Taman Shantin, Pasir Putih, Ipoh petang semalam. Jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Perak berkata, anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Pasir Putih dibantu BBP Ipoh, Pasukan Bomba Sukarela PBS Pekanbaru dan Menglembu dikejarkan ke lokasi kejadian sebaik menerima panggilan kira-kira jam 4 petang. Sebaik tiba di lokasi kejadian, terdapat kebakaran melibatkan 3 buah rumah mengalami kemusnahan antara 10 hingga sebanyak 80%. Bagaimanapun, api berjaya dipadamkan menggunakan 3 aliran salur berserta 6 pancutan dari pam jentera. Akibat kebakaran, seorang remaja perempuan daripada rumah terbabit mengalami sesak nafas dan telah diberi rawatan awal sebelum dibawa ke Hospital Raja Permaisuri Bainun HRPB Ipoh untuk rawatan selanjutnya. Bagaimanapun, tiada maklumat lanjut diberikan mengenai identitinya, manakala punca kejadian masih dalam siasatan. Harga ayam di Putrajaya akan diturunkan ke RM8.50, 90 sen lebih rendah berbanding harga siling yang ditetapkan kerajaan mulai 1 Ogos depan. Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Syahidan Kasim berkata tawaran istimewa itu dibuat melalui jualan rakyat My Grocer at wilayah di semua pasar awam di situ. Seperti kita nak cuba selesaikan masalah kos sara hidup, kita buat yang terbaik. Dan saya nak beritahu Putrajaya mulai pada 1 Ogos akan menurunkan harga ayam kepada RM8.50 yang termurah. Jadi boleh datang boleh-boleh ke Putrajaya sebab kita akan buat tempat sembelihan di sini di Persin 20. Beliau berkata demikian selepas merasmikan majlis pra-pelancaran Festival Bunga di Taman Floria Putrajaya semalam. 14 Julai lalu, jualan rakyat My Grocer at wilayah dilaksanakan di Kuala Lumpur dan Labuan dengan menawarkan barangan keperluan asas dan makanan kering secara terus daripada pembekal ke kawasan perumahan. Manakala di Labuan, program itu dilaksanakan melalui peruncit yang dikenal pasti Perbadanan Labuan.
Langkawi berjaya merangkul anugerah peringkat antarabangsa Asia Best Awards 2022 dan diiktiraf sebagai satu daripada pulau terbaik di Asia Tenggara baru-baru ini. Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pembangunan Langkawi, LADA, Nasaruddin Abdul Muttalib berkata, ia membuktikan usaha dan dedikasi berterusan pihaknya, terutama sepanjang pandemik, iaitu semasa ketibaan pelancong ke pulau itu berada pada tahap kurang memuaskan, membuahkan hasil. Jelasnya kejayaan manis itu turut diiringi dengan berita gembira apabila Four Seasons Resort Langkawi turut menerima anugerah The Best Beach and Upcountry Hotel in Malaysia 2022. Menurut Nasaruddin, walaupun berdepan pelbagai cabaran, ia berjaya diatasi bagi memastikan pulau itu berdaya tahan dan usaha berterusan dibuat ke arah pemulihan dan kekal menjadi destinasi pelancongan pilihan ramai. Beliau berkata sebagai agensi perintis dalam pembangunan pelancongan Langkawi, LADA memainkan peranan penting untuk menjadikan Langkawi destinasi pelancongan bertaraf dunia yang terkenal seperti sekarang. Sementara itu, pihaknya juga menjangkakan ketibaan lebih ramai pelancong antarabangsa berpotensi menggiatkan semula ekonomi dan merangsang pendapatan masyarakat setempat. Bagi merealisasikannya, tumpuan diberikan kepada 4 komponen utama iaitu pelancongan leisure antarabangsa dan domestik, mesyuarat insentif, persidangan dan pameran MICE dan acara pelancongan. Baiklah, sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan dari semasa ke semasa. Hanya di platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.